Jendela Sukan 2014 kami rangkumkan isu-isu penting dunia sukan tempatan dan juga antarabangsa. Membuka tirai Jendela Sukan 2014, negara dikejutkan dengan beberapa atlet negara gagal dalam ujian doping sehingga membawa kepada penggantungan dan juga penarikan pingat. Adakah atlet negara tidak mampu memberikan aksi yang baik sehingga terpaksa bergantung kepada bahan perangsang? Ikon sukan negara Datuk Lee Chong Wei digantung sementara selepas didapati sah positif dalam ujian doping menurut Persekutuan Badminton Antarabangsa BWF. Badan Induk Dunia itu mengenakan hukuman tersebut berpandu kepada sampel Advanced Analytical Finding yang diambil ketika kejohanan badminton dunia Ogos lalu. Jika didapati bersalah, Chong Wei berdepan penggantungan sehingga 2 tahun, satu tempoh yang bakal menamatkan kerjaya gemilang ikon badminton itu sejak 15 tahun. Bagi atlet wushu negara, Tai Xiu Zuan pula, penganjur Sukan Asia 2014, menggugurkan pingat emas yang dimenanginya selepas dia didapati gagal dalam ujian dadah, kata Badan Induk Sukan Asia OCA. Xiu Zuan 24 yang menyumbang emas pertama negara di Korea Selatan didapati menggunakan dadah perangsang jenis sibutramine menurut kenyataan yang dikeluarkan Majlis Olimpik Asia. Beralih ke sukan bola sepak, Piala AFF Suzuki 2014 menamatkan saingannya pada 20 Disember 2014 dan Thailand dinobatkan sebagai juara. Harimau Malaya tidak hadir sebagai pasukan pilihan, namun skuad Dollah Saleh ini tetap memberikan saingan kepada lawan. Mungkinkah sentuhan Dollah Saleh masih diperlukan skuad negara untuk menambah baik mutu sukan bola sepak negara? Dollah Saleh dilihat bekerja keras untuk membentuk satu skuad mantap dengan mencuba pelbagai kombinasi, namun menegaskan langkahnya itu bukan untuk melakukan eksperimen. Dia serius membentuk skuad kebangsaan yang mantap berdasarkan perkembangan pemain dalam saingan Piala Malaysia musim ini. Isu pemilihan pemain menjadi kontroversi apabila Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Johor, Tengku Ismail Sultan Ibrahim mempersoal pemilihan 2 pemain skuad Harimau Malaya. Baginda mendakwa penjaga gol skuad negara Azizun Abdul Kadir yang kini beraksi bersama PDRM pernah dijatuhkan hukuman denda RM5,000 oleh FAM selepas didapati bersalah mengatur perlawanan. Tengku Ismail turut mendakwa Kapten pasukan PDRM Muhammad Muslim Ahmad yang pernah beraksi bersama Johor Darul Ta'zim mempunyai kaitan dengan seorang ceti haram berdasarkan rekod panggilan yang dibuat selepas aksi Liga Super musim lalu antara JDT dan Kelantan di Kota Baharu. Baginda bertitah, persoalannya sekarang apakah sebenarnya yang difikirkan oleh Dollah? Ini adalah perkara yang cukup membimbangkan kerana secara tidak langsung jelas menunjukkan sistem pengurusan lemah. Masih lagi mengenai sukan bola sepak, kali ini tentang Piala Dunia 2014. Paling mengejutkan, tuan rumah Brazil tewas pada perlawanan separuh akhir menentang Jerman selepas dimalukan 7-1. Tidak sekadar dimalukan pada perlawanan separuh akhir, Brazil juga tewas 0-3 pada perebutan tempat ketiga menentang Belanda. Pertembungan antara Argentina menentang Jerman menyaksikan Jerman mencipta sejarah apabila menjadi pasukan pertama dari Eropah menjuarai Piala Dunia di Amerika Selatan setelah menumpaskan Argentina 1-0 hasil jaringan cantik pemain gantian Mario Götze pada masa tambahan. Bintang Bayern Munich Götze menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-113 dalam perlawanan sengit di Stadium Maracana di Rio de Janeiro, manakala harapan bintang Argentina Lionel Messi untuk menyamai pencapaian Diego Maradona tidak kesampaian. Jerman kini telah memenangi Piala Dunia sebanyak 4 kali, kurang 1 daripada rekod Brazil yang telah merangkul kejuaraan sebanyak 5 kali. Tahun 2014 juga menyaksikan peralihan kuasa Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara. Ahmad Syafawi Ismail dilantik sebagai Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara berkuat kuasa 19 Disember 2014. Mampukah Ahmad Syafawi melakukan penambahbaikan terhadap kualiti sukan Malaysia? Kekosongan jawatan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara mendapat liputan meluas media. Iklan kekosongan jawatan berkenaan juga disiarkan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di laman web rasmi Kementerian Belia dan Sukan kerana jawatan tersebut terbuka kepada warga tempatan dan warga asing. Sejumlah 40 permohonan diterima dan daripada jumlah itu, 8 disenarai pendek untuk temuduga.
Antara calon berkenaan adalah Datuk Salim Palan, bekas Timbalan Ketua Setiausaha Strategik KBS, Dr. Hamdan Muhammad Ali, pensyarah Universiti Malaya dan Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Badminton Island, Richard Wongan dari Wales. Namun akhirnya, Kementerian Belia dan Sukan memilih calon dari MSN juga. Hari ketika mengumumkan perkembangan terbaru itu berkata, Syafawi memiliki kriteria tepat untuk menyandang tugas berkenaan berbanding 8 calon akhir. Tambahan, dia juga pernah memegang 2 jawatan besar dalam sukan, iaitu Pesuruhjaya Sukan dan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara. Hari berkata Syafawi dilantik atas pengalaman luasnya dalam bidang sukan dan dia juga adalah orang yang pertama memegang ketiga-tiga jawatan besar dalam sukan. Syafawi memulakan kerjaya selaku pegawai bahagian latihan atlet di MSN pada 1988 dengan jawatan tertinggi selaku pengarah bahagian atlet pada 2007 yang membolehkannya terbabit secara langsung dalam program Jaya 98, Gemilang 2001 dan Doha 2006. Penutup dunia sukan tanah air sudah tentu diwarnai jago skuash negara, Datuk Nicol David apabila berjaya mengekalkan rekod tanpa kalah kejohanan dunia berakhir minggu lalu. Ratu skuash Malaysia Datuk Nicol David muncul juara kali ke-8 kejohanan skuash wanita 2014 di Wadi Degla Club di Kahirah, Mesir. Nicol yang juga pemain nombor 1 dunia mencatat kemenangan bergaya menewaskan peserta tuan rumah Mesir Ranim El Walili. Kejayaan itu menebus kegagalan beliau mempertahankan gelarannya pada edisi 2013 di Arena Sukan Antarabangsa Pulau Pinang.